A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahi badrir rahim wa malaikatul muqarrabin ala ashrafil khalqi wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi bertemu untuk meneruskan pengajian di dalam majlis ilmu dengan pembacaan kitab Al-Aqidah As-Sughra ataupun matan Ummul Barahin karangan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, wafat 895 Hijrah. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid darainil amin. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat daripada ilmu yang kita pelajari pada hari ini di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi pengajian Ummul Barahin adalah ataupun kitab ini adalah kitab mengenai pembahasan bahagian tauhid ataupun nama lainnya adalah aqidah. Tauhid mempunyai pelbagai nama atas ilmu yang sama. Dinamakan ilmu ini sebagai tauhid kerana ilmu ini membahaskan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketunggalan Allah dalam sifat wahdaniyah, dari sudut af'al, dari sudut zat dan dari sudut yang lain sifat. Dan dinamakan juga ilmu ini sebagai ilmu aqidah daripada perkataan aqada yang bererti ikatan ataupun simpulan. Kerana simpulan ataupun ikatan yang kita bina ini, yang kita pelajari ini adalah simpulan iman, simpulan yang tidak boleh dipisahkan walaupun sebentar, ataupun kita sebut sebagai ikat mati. Tidak boleh ikatan ini sekejap kita buka kemudian pakai balik, kejap buka kejap pakai balik. Akidah yang sebenar ialah mestilah akidah yang jazimah, yang tetap, tidak berganjak daripada apa-apa sahaja anasir luar yang menggugat kestabilan akidah. Dinamakan juga ilmu ini sebagai usuluddin. Usul yang bererti asas ataupun asal. Ad-din, agama. Asal ataupun asas bagi agama. Kerana ilmu inilah yang membina, yang menjadi tapak kepada agama yang tertegak di dalam diri seseorang. Tanpa akidah yang benar, akidah yang sahih, maka ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang tidak beriman, walaupun dia melakukan kebaikan setinggi gunung, tetapi tidak diterima kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapat ganjaran. Kita boleh ibaratkan seperti seorang yang satu bekerja, contoh bekerja di dalam ataupun di bawah masjid, dan yang bekerja di bawah pengurusan masjid. Bila mana dia lakukan tugas-tugas seperti membersihkan masjid, mengelap dan sebagainya, mengemas, dia mendapat upah ataupun allowance hasil daripada tugasnya kerana ditandatangani akad ataupun kontrak dengan pihak majikan begitu. Berbeza dengan orang yang lain, orang kedua, dia tidak bertugas dan tidak bekerja di bawah masjid. Dia buat kerja yang sama seperti individu A. Dia juga tolong basuh, dia juga tolong kemas surau ataupun masjid, tetapi dia tidak mendapat apa-apa imbuhan daripada pihak majikan kerana dia tidak ada apa-apa kontrak
akad yang mengikat dia dengan pihak majikan dia. Jadi di sini orang yang tidak mempercayai ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, walau kebajikan yang dia buat, tidak mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap membalasnya di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di dunia dengan berupa rezeki yang murah, kehidupan yang baik dan sebagainya. Jadi itu asas usuluddin yang merupakan, saya dah cerita pada bulan yang lepas, afdalul ilmi alal itlaq, ilmu yang paling baik dan yang paling mulia secara mutlak, kerana ilmu ini membahaskan mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah. Jadi Allah cipta, Allah beri kepada kita segala rezeki, tujuan untuk ibadah, kenal, sembah kepada Allah, dan kita lakukan perkara tersebut. Jadi sebab itulah perkara itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ilmu ini, ilmu mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah cerita mengenai 3 hukum akal, kan? Saya dah cerita hukum akal itu apa, hukum adat dan juga hukum syarak. 3 ini diletakkan di dalam awal dan permulaan kitab ini kerana kepentingan dia akan digunakan hukum akal ni di setiap bahagian. Dalam sifat-sifat Allah SWT akan digunakan, nanti dalam bab perkara pelik seperti karamah pun ada hukum akal. Jadi sebab itu penting untuk memahami terlebih dahulu definisi yang disebut oleh Imam As-Sanusi di dalam awal kitabnya. Kita dah cerita hukum syarak terpecah pada 5. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Itu hukum syarak. Yang mana wajib ada definisi dan sebagainya. Saya dah cerita. Dan ada juga daripada itu hukum akal. Dan disebut di dalam kitab i'lam annal hukmal aqli. Ketahuilah hukum akal ini terpecah yang qasimu ila salasati ataupun yang hasiru fi salasati aqsam, terpecah kepada 3 bahagian. Ini laju-laju ikut ulang kaji ni. Mungkin dah sebulan sekali. Jadi biasalah perlu ulang. Kalau setiap minggu pun masih perlu ulang kaji, apatah lagi sebulan sekali. Jadi yang pertama, al-wajib, hukum wajib akal yang disebut sebagai definisi dia, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tidak tergambar pada akal dia tak ada. Saya dah bagi sebagai contoh, mesti ada pada akal antara 2 perkara. Sama ada seseorang itu bergerak atau diam. Kita adalah akal kita tidak boleh, kita wajib ataupun secara logik akal kita mesti katakan sesuatu itu sama ada dia bergerak atau diam. Tidak ada yang ketiga di dunia ini. Kenapa macam tu? Kerana Allah takdirkan begitu. Allah takdirkan akal kita berfikiran macam seperti tersebut yang saya sebutkan. Dan mustahil akal sebaliknya. Mustahil akal ialah ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Tidak tergambar dalam akal bahawa ia ada. Sebagai contoh, tidak tergambar pada akal seseorang itu ataupun sesuatu itu berada dalam keadaan bergerak dan diam. Tak percaya, cuba bayangkan, cuba gambarkan keadaan sesuatu itu bergerak dan diam dalam kepala. Dia tasawwar, tergambar tak? Kita tak boleh tergambar. Kita akan tergambar sama ada kipas tu gerak atau diam. Tak kisahlah benda walaupun benda yang ghaib, naga tak wujud pun, naga tu bergerak atau diam. Apa sahaja di dunia ini, akal yang sihat akan katakan mustahil seseorang itu berada dalam 2 keadaan, bergerak dan diam dalam satu masa. Jadi itu yang panggil sebagai hukum akal. Yang ketiga harus. Jadi di bawah harus akal ini, apakah maksud harus? Harus akal mengatakan sesuatu itu boleh ada dan boleh tak ada. Sebagai contoh, kita manusia ataupun apa-apa sahaja makhluk di dunia ini, boleh jadi saya ni ada dan boleh jadi saya ni tak ada. Cuba tuan-tuan bayangkan saya tak ada. Boleh? Cuba bayangkan masjid ataupun surau ni tiba-tiba hilang dalam pandangan kita.
Boleh. Mana di dalam akal kita boleh gambarkan. Maka itulah hukum akal. Di bawah hukum akal terpecah pula hukum adat. Hukum adat ataupun kebiasaan. Dan hukum adat ini yang disebut sebagai sesuatu yang sabit secara ulang-ulang, secara takarrar, sesuatu yang secara takrar ataupun berulang-ulang. Sebab itulah baru sesuatu itu disebut sebagai adat berulang-ulang. Seperti makan akan menjadi kenyang. Pisau itu tajam, pisau boleh mencederakan, pisau boleh memotong. Api itu panas. Dari mana orang tahu api itu panas? Dengan cara dia test. Bayi yang baru dilahirkan belum tahu lagi banyak perkara. Sebab tu baby bila dia tengok api dia nak main. Kerana dia belum tahu benda itu apa, membahayakan ke tidak. Bila dia dah tahu benda itu panas dan menyakitkan, maka sabitlah pada dia hukum adat dia. Dia kata kalau saya sentuh api ini akan panas dan terbakar tangan saya. Jadi dia tak sentuh. Jadi itu hikmah. Begitu hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sekali kita punya kehidupan di dunia ini. Semua itu diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada itu harus pada akal ada dan tiada. Itulah tiga hukum akal. Yang ketiga itulah adanya hukum adat. Hukum adat kadangkala yang disebut sebagai ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Api itu membakar secara adatnya. Boleh jadi kadang-kadang membakar, boleh jadi kadang-kadang api tidak membakar. Itu maksudnya. Pisau itu boleh memotong. Boleh jadi kadang-kadang memotong, kadang-kadang pisau tu juga tetapi tidak memotong. Ubat dapat menyembuhkan. Boleh jadi kadang ubat menyembuhkan, kadang-kadang tidak. Contohnya dengan kajian kata menjaga segala jenis pantang larang seperti SOP lah disebutkan. SOP ataupun kaedah-kaedah untuk mencegah daripada penyakit berjangkit. Kalau mengikut kajian daripada dalam satu tempat kawasan ini, kalau dua-dua pakai mask, pembawa dan penerima pakai mask, kadar kebolehjangkitan sehingga 95% sukar untuk dijangkiti. Tetapi boleh jadi juga orang yang ikut SOP dijangkiti, boleh jadi juga orang yang tidak ikut SOP tidak pun dijangkiti. Ada tak peristiwa yang berlaku? Ada. Seseorang itu positif COVID-19, isteri dia negatif, kawan pejabat dia positif. Baik, tidur dengan siapa ni? Tidur dengan kawan ke tidur dengan isteri? Ada satu kes tu, suami positif, isteri negatif, pembantu rumah positif. Tidak. Kau tidur dengan siapa ni? Jadi bukan itu. Kita nak ceritakan hukum adat sahaja. Bila mana berlaku perhimpunan ataupun pertemuan dua orang secara rapat-rapat itu, ikhtilat yang disebut mukhalatah. Dalam hadis ada sebut percampuran boleh menyebabkan penyakit berjangkit itu merebak secara adat. Okey. Jadi daripada itu sambungan daripada pelajaran tersebut, kata al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib bagi setiap mukallaf secara syarak. Yajibu ala, ini kalau dalam bahasa Arab, yajibu ala menunjuk pada wajib syarak, selalunya menunjuk pada wajib syarak. Wa yajibu ala, wajib secara syarak yang mana satu? Tadi saya dah sebut ta'rif. Maksudnya bukan yang bukan yang tidak tergambar pada akal ketiadaannya yang tadi, tetapi wajib pada syarak yang mana kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Jadi itu sebut penting untuk kita tahu bila sebut wajib tu wajib yang mana satu. Jadi sebab itu kadang-kadang orang sebut kamu wajib main masjid. Seorang ayah kata kepada anaknya, kau wajib datang masjid. Adakah wajib itu kita nilai wajib syarak ke wajib yang bukan syarak?
Jadi itu kena tengok. Sebab itu perkataan itu perlu dilihat ataupun diletak bersesuaian dengan tempatnya. Ay ya'rifa ma yajib, iaitu apakah setiap mukallaf itu wajib dia buat, untuk mengetahui apa yang wajib bagi Allah Jalla wa Azza, apa yang mustahil dan apa yang harus. Jadi kena tahu 3 perkara mengenai hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang wajib tahu itu? Mukallaf. Jadi ini yang ramai terlepas pandang. Dia tidak tahu bahawa dia juga wajib mempelajari apa-apa ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala. Apakah erti mukallaf? Mukallaf ialah orang yang baligh, aqil, yang baligh, yang berakal, serta bulughud da'wah, sampai kepadanya dakwah, seruan-seruan sampai, dan juga dia dia mempunyai salamatul hawas, panca indera dia sejahtera ataupun boleh pakai. Salamatul hawas, dia seorang yang telah baligh dan dia orang yang berakal, tidak gila. Itu mungkin insya-Allah boleh faham. Yang ketiga tadi, apa ketiga tadi? Baligh, aqil, bulughud dakwah, sampai dakwah, sampai seruan. Berarti orang yang tidak sampai seruan, dia Islam tetapi dia duduk seorang-seorang di tengah pulau, di tengah hutan yang tidak ada langsung line internet atau orang yang memberitahu dekat dia, oi, wajib kau belajar mengenai ini. Tak ada orang beritahu kat dia macam tu. Jadi tak sampai seruan ataupun dakwah kat dia. Jadi dia terlepas daripada tanggungjawab. Yang keempat tadi, dia mestilah sempurna panca indera. Dan walaupun orang itu ada baligh dan berakal dan sebagainya, tetapi dia tidak sempurna panca indera, dengan erti kata tidak ada panca indera yang memboleh maklumat masuk. Apakah itu? As-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Seseorang yang buta masih boleh mendapat maklumat melalui pendengaran, masih boleh sampai dakwah ataupun seruan ataupun ilmu. Seseorang yang pekak masih boleh sampai dia punya maklumat melalui penglihatan. Jadi dua ni, penglihatan dan pendengaran, ialah alat untuk membawa maklumat masuk, manakala mulut ialah untuk membawa maklumat keluar daripada apa yang ada dalam diri kita. Ke ada orang guna mulut untuk bawa masuk maklumat? Tak kan? Tak mungkin lah. Sebab dia nak cakap apa kalau dia tak tahu? Dia hanya boleh bercakap benda yang ada dalam diri dia, maklumat yang ada dalam dia, jadi dia keluarkan. Macam mana keluarkan boleh masuk balik, masih maklumat yang sama lah. Jadi yang mendapat maklumat baru itu ialah dua panca indera, mendengar dan melihat. Orang yang pekak dan bisu tidak mukallaf. Sebab dia sebenarnya pada syarat yang ketiga tadi, dakwah ataupun seruan tidak sampai kepada dia. Antara pekak dan bisu, mana lebih afdal? Antara pekak dan bisu. Pekak dan bisu, bukan, salah. Buta, pekak dan buta, tidak boleh melihat dan tidak boleh mendengar. Mana lebih afdal, mana lebih baik? Ialah tidak boleh melihat lebih baik daripada yang tidak boleh mendengar. Jadi sebab itu para sahabat, ada sahabat yang buta seperti Abdullah ibn Ummi Maktum, yang mana beliau seorang sahabat yang buta. Kerana apa? Selalu mata ini dia melihat kepada perkara-perkara yang maksiat lebih banyak daripada perkara yang baik. Telinga selalunya dia mudah untuk membawa benda yang baik berbanding benda yang jahat. Jadi orang yang tidak ada ataupun tidak dikurniakan penglihatan ataupun buta, selalunya insya-Allah dia lebih selamat di dalam kehidupan dia. Sebab dia hanya boleh mendengar saja. Jadi maklumat yang buruk, maklumat yang ni, gambar-gambar yang tidak senonoh, seperti ialah gambar-gambar tidak menutup aurat ataupun apa tindakan-tindakan yang pelik, dia tak melihat. Jadi dia tidak dapat nak gambarkan macam mana perempuan yang tidak menutup aurat ni. Sekaligus dosa mata dia tidak ada. Kalau mendengar, apa sangat kejahatan yang boleh dia dapat daripada mendengar? Sekadar mungkin kata-kata kutukan dan sebagainya. Jadi sebab itu para ulama kata di antara dua ni, maka
mata itu lebih banyak faedah bangsa akhirat berbanding telinga. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalika fi haqqir rusuli alaihi salatu wassalam. Seperti mana wajib untuk kita mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun ilmu mengenai Allah, begitu juga kita wajib mengetahui ilmu ataupun apa yang wajib, apa yang harus dan apa yang mustahil, ketiga-tiga sekaligus. Pada siapa? Pada hak bagi para rasul alaihi salam. Jadi kita kena tahu yang pertama, 3 benda mengenai hak Allah Ta'ala, iaitu wajib, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, serta sifat harus bagi Allah Ta'ala. Dan sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat harus bagi Rasul. Wajib, mustahil, harus ini hukum yang mana satu? Hukum akal. Hukum akal yang saya sebut tadi, yang tergambar ada ataupun tak ada tu. Jadi sebab itu penting, bila mana kita telah faham mengenai hukum akal, jadi mudah untuk kita sebut 20 sifat wajib bagi Allah. Apakah maksud dia? Maksudnya tidak tergambar pada akal, sifat ni tidak ada bagi Allah ataupun bagi sesuatu, bagi Tuhan. Apakah erti 20 sifat mustahil bagi Allah? Tidak tergambar pada akal, kita tak boleh nak bayang bahawa 20 sifat ini ada dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulang balik ini tadi, untuk saya sebut dan fahamkan bahawa tanggungjawab kita ialah bukan semata-mata memberi pengajian ataupun ilmu mengenai bagaimana untuk hidup di dunia. Seperti kita tengoklah anak-anak muda hari ini, bagaimana untuk hidup di dunia. Ilmu mengenai kehidupan di dunia ini begitu banyak dan mudah diperolehi dan begitu terbentang luas. Dan begitu ramai peratusan daripada anak muda hari ini yang pergi untuk menuntut ilmu mengenai hal-hal keduniaan. Tetapi yang menuntut ilmu mengenai hal-hal keakhiratan, hal-hal mengenai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bilang dengan jari berapa orang. Ada seorang, 2, 3, 4 yang muda lah ni saya sebut. Sebab apa? Muda ni lah kita nak tengok seseorang itu dia akan fokus di mana pada penghujung usia dia. Di mana penghujung usia dia ialah seperti mana dia, apa yang dia buat pada muda dia, itulah yang dia akan buat pada penghujung usia dia, secara adat juga lah. Okay, secara adat. Jadi itu kita sama-sama ingatkan mengenai perkara tersebut, insya-Allah. Dan famimma. Okey, jadi kita nak mula dah. Mula mengenai pelajaran mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wa hiya al-wujud wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan di antara famimma, di antara perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 20 sifat. Kenapa disebut min ataupun di antara? Kerana sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenarnya ada pada Allah Ta'ala itu tidak terbilang banyaknya. La yuhsa adaduhu. Kita tak tahu dan kita tidak boleh bilang berapakah sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. Jadi kalau orang tanya Allah Ta'ala sebenarnya ada berapa sifat, jangan sebut 20, sebut tidak terbilang ataupun tidak terkira, infinity lah. And infinity, tidak terbilang banyaknya. Sebab begitu banyak dan kita tidak ada kemampuan untuk mengira dan menghitung bilangan sifat. Yang penting segala sifat-sifat kesempurnaan ataupun dalam bahasa Arab dipanggil kamalat, apa sahaja yang kita panggil mulia, yang kita panggil sempurna, itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Kita katakan seorang itu yang generous. Generous ini pemurah lah, ada pada Allah Ta'ala. Apa lagi baik, murah hati ataupun baik hati, semualah. Ataupun kita sebut sebagai cantik, ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Indah, bijaksana, berkuasa, semua perkara-perkara ataupun perkataan yang menunjukkan kepada sempurna, mulia,
ataupun seumpama dengannya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tidak terbilang. Habis itu yang 20 ni disebut famimma, di antaranya 20. Baik. Jadi 20 sifat ini ialah menurut para ulama. Para ulama kaji demi kaji menurut manhaj khalaf, iaitu antaranya yang inilah manhaj al-Imam As-Sanusi. Beliau wafat 895 Hijrah, dah lama daripada salaf, iaitu 300 Hijrah ke bawah kan. Beliau mengarang ataupun membuat satu kaedah yang mudah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara dulu dia tak sebut, antaranya kalau kita baca aqidah at-Tahawiyah kan, tahun 300 Hijrah kan, 300 lebih Hijrah, dia tak sebut 20 sifat. Dia akan bagi laisa kamitslihi syai'un, bagi ayat Quran. Allah Subhanahu taala tidak ada yang seumpama dengan Allah Subhanahu taala. Lagi huwal awwalu la bidayata liwujudihi wal akhiru la nihayata liwujudihi. Dialah yang mula, tidak ada permulaan, dialah yang akhir, tidak ada pengakhiran. Dia cerita macam tu. Tetapi dimudahkan oleh Imam As-Sanusi sebut qidam. Qidam itulah yang disebut sebagai tidak ada mula tadi, ataupun baqa ni kekal, yang sebut tidak ada akhir tadi. 20 sifat ni kata para ulama, cukup dengan adanya 20 sifat ini kita sudah, ataupun kita panggil, kita tidak tertukar antara Allah Ta'ala dan makhluk. Dengan 20 sifat ni dah cukup. Ibarat dia, kita katakan macam mana kita nak bezakan antara kereta dan motor. Kalau kita katakan kereta ini ada tayar, motor pun ada tayar, belum lagi, masih kita ragu-ragu, apa perbezaan kereta dan motor? Tayar, motor ada tayar juga. Enjin, motor pun ada enjin, baru 2 tak cukup, jadi kena tambah sampailah kepada 5 ataupun 10 sifat. Confirm dah yang kamu maksudkan ni kereta. Ada tayar, ada enjin, ada pintu, ada kerusi. Motor ada kerusi juga. Ada 4 tayar. 4 tayar, confirm dah kereta ni, bukan motor dah. Maksud beberapa bilangan sifat bila kita sebut, maka sudah cukup kepada kita bahawa tidak tertukar dah antara dua objek tersebut. Kalau kita kata apakah itu objek yang ada 4 tayar? Orang ni nak masukkan kereta, tapi dia ada banyak lagi pilihan lain. Lori, kereta kebal, kereta kebal yang ada tayar lah, kereta kebal, lori, atau benda-benda lain. Jadi dengan satu sifat 4 tayar belum cukup untuk membezakan antara kereta dan selain daripadanya. Bila kita bagi lebih, maka okey, cukup. Inilah yang kamu nak masukkan, iaitu ke kereta. Kata para ulama, bila mana kita bagi 1, 2, 3 sehingga 13 menurut pandangan Al-Imam Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari, pandangan Asy'ariyah ataupun Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat Allah SWT itu ada 13 sifat. Manakala menurut Al-Imam Mansur Al-Maturidi, sifat Allah SWT itu ada 20. Dan pandangan yang masyhur yang sampai kepada kita ialah kita panggil sifat 20 lah, walaupun kita sandarkan kepada Asy'ari. Tapi ala kulli hal, kedua-duanya itu sama kerana perbezaan pada lafaz sahaja. Jadi dengan 20 ataupun 13 sifat ini sudah cukup bagi seorang manusia untuk tidak tertukar antara Allah Subhanahu Wa Taala dan juga makhluknya. Okey. Jadi sebab itulah para ulama meletakkan begitu. Selain daripada itu juga mereka merujuk dan berpandukan kepada nas, sudah tentulah Al-Quran, hadis dan sebagainya yang menceritakan mengenai zat Allah, menceritakan macam mana af'al Allah, bagaimana mengenai sifat Allah. Jadi disimpulkan, inilah silibus yang begitu mudah untuk kita pelajari pada hari ini. Jadi wahia yang pertama sekali, baru nak masuk sifat yang pertama, al-wujud. Disebut 1, 2, 3, 4, ada 20.
20 sifat. Jadi yang pertama di sini turutan yang disebut al-wujud, al-qidam, al-baqa itu disebut sebagai tartib lafzi sahaja. Dia bukannya mesti ada wujud dulu kemudian baru qidam, ataupun dia bukannya satu sifat itu lebih daripada sifat yang lain. Dia bukan tertib keutamaan. Okay, dia bukan tertib keutamaan, tetapi dia tertib hanya nak sebut sahaja. Kerana kita tak boleh nak sebut 20 sekaligus. Kalau kita nak samatarafkan semua sifat tu, wahia al-wujud qidam baqa, tak boleh juga. Tak boleh kita nak sebut 20 sifat tu sekaligus. Jadi dia disebutkanlah secara berturutan. Tetapi tentulah kan, ada bila kita baca secara mendalam, ada sebab para ulama letakkan turutannya begitu. Okey. Sifat yang pertama wahia al-wujud, iaitu sifat wujud. Sebelum kita masuk kepada wujud, sifat yang pertama wujud, daripada sifat ni dia terbahagi kepada empat kita panggil jenis sifat. Jenis yang pertama kita panggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, iaitu wujud. Nafsiyah ada satu, iaitu wujud. Bahagian yang kedua yang dipanggil sebagai sifat salbiyah. Di bawah sifat salbiyah ada lagi 5, iaitu qidam, baqa, mukhalafatahu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. 5 ini berada pada jenis salbiyah. Yang ketiga dipanggil ma'ani. Ada 7, iaitu qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, dan kalam. 7. Dan yang keempat namanya ma'nawiyah. Ma'nawiyah ialah kita panggil pasangan kepada ma'ani tadi, bererti dia juga ada 7, iaitu qudrat. Dia punya ma'nawiyah dia ialah kaunuhu ta'ala qadiran ataupun qadiran. Kemudian muridan daripada iradah, aliman daripada ilmu, hayyan daripada hayat, sami'an daripada sama', basiran daripada basar, mutakalliman daripada kalam. Nak senang hafal, buka lagu Raihan. Lagu Raihan kan? Allah wujud qidam baqa, boleh hafal. Sama' basar, kalamun qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ada 20 kan? Okay, ada 20 sifat. Jadi itu untuk hafal mudah. Dan 20 ini daripada 4 jenis yang saya sebutkan tadi: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kalau ada jadual nanti boleh untuk dibahagikan. Yang pertama nafsiyah. Kenapakah namanya nafsiyah dan kenapa hanya wujud berada pada kategori yang pertama? Apakah erti nafsiyah itu? Nafsiyah ini yang disebut sebagai berasal daripada perkataan nafsun. Nafsun berarti diri. Lepas tu nafsu, seseorang, setiap orang ada nafsu. Nafsu tu maksud dia apa? Diri seseorang. Selain daripada nafsu, dia adanya roh, dia adanya akal dan sebagainya. Jadi kita tak boleh ikut nafsu, kita tak boleh ikut diri, kita kena ikut apa yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsiyah kerana wujud ialah sifat yang disebut sebagai sifat yang menunjuk pada diri zat. Sekali lagi saya ulang, wujud ialah suatu sifat yang menunjuk pada diri zat. Itu bahasanya. Mudah dia ialah, sebenarnya perbahasannya mudah saja. Bila kita katakan seseorang itu wujud,
dan dia bukanlah satu sifat yang lebihan ataupun ziyadah ala zat. Dia bukan satu sifat yang menambah pada seseorang. Sebagai contoh yang mudah, saya katakan buku ini ada. Wujud itu maksudnya ada. Buku ini ada. Buku ini wujud. Berbanding dengan kita katakan buku ini keras. Dah bunyi. Okey. Jadi sekali kita akan sambung sikit sebelum kita menutup majlis kita pada hari. Pergi lalu pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati Allah SWT. Kita habiskan dekat wujud. Satu sahaja analogi yang ringkas untuk kita memahami sifat ini, iaitu saya bagi contoh sebuah kertas. Kertas ni daripada buku ni. Kita katakan kertas ini ada ataupun kertas ini wujud. Dia tidak menambahkan sesuatu yang baru pada kertas tersebut. Apakah maksud dia? Berbanding dengan sifat kertas ini berwarna putih. Kalau kita kata kertas ini berwarna putih atau kertas ini keras, warna putih itu ialah suatu yang tambahan pada kertas. Dia mesti ada. Mesti ada putih tu. Dia mesti menambah putih, barulah kita boleh panggil putih. Kalau ada hitam, maka kita panggil hitam. Tapi kalau kertas ini ada, dia tambah apa? Dia tidak menambah apa-apa, melainkan perkataan ada itu bererti dia menunjuk kepada sesuatu. Saya Zubair ada. Jadi saya ada di sini. Zubair seorang yang tinggi. Jadi mesti menambah sesuatu yang baru, iaitu menambahkan sifat tinggi bagi Zubair, barulah layak untuk Zubair dipanggil tinggi. Jadi itu yang kita boleh faham mengenai sifat ada. Yang sebab itulah hanya satu sifat sahaja, iaitu sifat ada, yang berada pada kategori nafsiyah, yang bererti suatu sifat yang menunjuk pada diri. Kerana sifat ada, satu-satunya sifat yang menunjuk pada diri, tidak menunjukkan kepada sifat tambahan pada zat sesuatu itu. Jadi ada apa-apa soalan kalau ni sebelum kita tutup? Jadi kalau tak ada apa-apa, secara kesimpulan dia, kita mempelajari ini tidak lain tidak bukan ialah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para ulama, walaupun dengan sifat yang kita sebut ringkas ada, tetapi perbahasannya begitu mendalam untuk mengenal bagaimanakah adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada ada itu kita boleh tahu mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tiada. Dan selepas daripada ini, lepas kita selesai perbahasan mengenai sifat, kita akan beri dalil atau bukti pula macam mana kita nak buktikan Allah Ta'ala itu ada, macam mana kita nak buktikan Allah Ta'ala itu qidam dan sebagainya. Dan ilmu ini amat bermanfaat jika kita nak berhadapan dengan tuduhan-tuduhan atau fahaman-fahaman lain yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu zalim, Tuhan itu lemah dan sebagainya. Sebab itulah manhaj Imam As-Sanusi ini bertahan sehingga sampai kepada kita, dan mereka ataupun umat yang berpegang kepada manhaj ini, akidah dia selamat insya-Allah daripada segala anasir-anasir luar yang mengganggu gugat kestabilan akidah kita. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri sendiri. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.